Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaedah pendidikan melayan tajuk peningkatan tarbiyah bil mau'izatil hasanah dalam terapi kaunseling di sekolah. Satu kajian di Kolej Islam Sultan Alam Shah Kelang. Saya telah membaca secara sebentar lalu proposal ini. Ada beberapa pemerhatian yang perlu dibuat tentang proposal ini. Yang pertama ialah tentang pendahuluan dan pengenalan yang telah diberikan dalam proposal ini sangat ringkas dan tidak ada apa-apa pendahuluan yang menjelaskan tentang memperkenalkan tentang tajuk. Contohnya dia telah dalam pengenalan disebut tentang kewajipan dakwah. Kemudian tentang kaunselor Muslim. Jadi agak jauh untuk kita sebut tentang dakwah dengan tajuk yang kita berikan itu. Jadi bagi saya, kita boleh mulakan dengan kaunselor Muslim dan peranannya sekolah. Kemudian dan tajuk ni, ayat ni bagus. Kaunselor Muslim dilihat sebagai individu yang bertanggungjawab, bla 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 bla. Okey. Jadi sekali lagi support dan perlu dihuraikan lagi tentang apa peran kaunselor Muslim di pihak sekolah, peranan mereka kan, dan usaha yang telah mereka lakukan. Begitu juga dengan mereka punya sejauh manakah peranan mereka yang sebelum ini yang telah mereka buat di sekolah, baru bagi menampakkan bahawa kaunselor Islam itu, kaunselor Muslim itu benar-benar melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Begitu juga tentang panduan yang telah mereka yang sedang dan telah mereka gunakan. Apakah panduan yang mereka gunakan? Apakah teknik yang mereka telah gunakan sebelum ini? Apakah kejayaan yang mereka telah buat? Apakah penyelesaian mereka telah lakukan? Itu saya rasa perlu untuk dimasukkan dalam pendahuluan bagi memperkenalkan tentang tajuk sejauh manakah pelajar-pelajar itu, sejauh manakah kaunselor-kaunselor itu melaksanakan tarbiyah bil mau'izatil hasanah. Jadi tanpa pengenalan yang sedemikian, maka tak dapatlah kita nak pergi ke seterusnya tentang penyertaan masalah. Sebab kita tidak menjelaskan sebenar latar belakang keadaan kaunselor-kaunselor, jumlah mereka dan ratio mereka di sekolah ada berapa, masalah sekolah yang banyak masalah. Itu pun satu perkara yang perlu perlu dimasukkanlah dalam diberikan pengenalan dalam pendahuluan itu. Barulah kita pergi kepada penyertaan masalah. Jadi penyertaan masalah ni dilihat nampak agak tidak jelas sebenarnya. Yang saya komen yang pertama ialah kalau penyertaan masalah dia, bila kita dah bagi masalah tentang saya sebutkan tadi, fungsi, peranan dan pelaksanaannya, maka kita tanya, masalahnya ialah sejauh manakah kaunselor-kaunselor tadi berjaya ataupun boleh melaksanakan tarbiyah mau'izatil hasanah. Yang saya fahami apa yang ditulis dalam ini ialah mau'izatil hasanah merujuk kepada terapi solat, terapi zikir, ada disebut kat sini. Kat mana tu? Terapi zikir, terapi taubat, terapi itu seperti kelihatan dalam, kalau boleh dimasukkan dalam masalah, kaunselor Muslim tidak menekankan aspek terapi solat, tak menekankan tentang solat, tak menekankan tentang zikir, tak menekankan tentang taubat. Jadi itu masalah, itu mungkin yang menjadi penyertaan masalahnya. Kepada kajian ini, maknanya kaunselor tidak menekankan aspek tadi, aspek solat, aspek zikir, aspek taubat dalam sesi kaunseling mereka. Itu yang menjadi penyertaan masalahnya. Kita buat istilah-istilah terapi itu kadang nak berikan cantik dia punya ayat, tapi dia punya intipati sebenarnya yang saya nampak gitulah, iaitu
mereka kurang memberikan pengenalan dan juga penekanan tentang aspek tersebut. Kemudian dikaitkan dengan apa, di sini disebutkan tentang mata pelajaran pendidikan Islam wajib dipelajari dekat sekolah yang wujud pendidikan tarbiyah. Tarbiyah ni, pendidikan Islam ataupun kurikulum ini adalah ta'lim. Ta'lim agak berbeza dengan tarbiyah. Tarbiyah mungkin dalam bahasa Arab tarbiyah itu pendidikan, tapi kalau kita nak bezakan antara ta'lim dengan bimbingan, ta'lim dengan tarbiyah, mungkin ta'lim ni mengajar, dan tarbiyah ni mungkin kita boleh spesifikkan lagi lah, dia membimbing, dia membantu. Jadi ada berbeza perkara tersebut. Jadi ayat yang sebegini mungkin perlu diperhalusi lagi lah, kan. Kemudian masih belum sepenuhnya berkesan pada sekolah. Jadi ayat ini agak sangat umum, kan. Apakah pelajar-pelajar tarbiyah ini menyebabkan masalah sosial yang berlaku? Sebab masalah sosial berlaku bukan sekadar disebabkan tarbiyah sahaja, tapi disebabkan oleh pendekatan luar, gejala-gejala sosial disebabkan oleh polisi-polisi negara, disebabkan oleh persekitaran, disebabkan oleh unsur barat masuk, kemudian pendedahan kepada dunia itu sangat luas. Jadi mungkin kalau kita nak menyalahkan tarbiyah pun ialah salah satunya, tapi kan kalau ayat di sini nampak macam agak ni lah, kan, seolah-olah tarbiyah lah sepenuhnya memperanankan, diberikan kesalahan terhadap semua gejala tersebut. Kemudian tarbiyah dan nasihat. Tarbiyah ni banyaklah uqubah. Tapi apa yang bagi saya lah dalam membuat pernyataan masalah kepada tajuk ini ialah kaunseling telah pun diamalkan di sekolah. Mungkin boleh cari buku-buku, contohnya buku ni, buku catatan bimbingan ke sekolah dengan ni, mungkin boleh dirujuk dalam ni, dan kita boleh argue, kita boleh katakan bahawa apa yang dituliskan dalam buku-buku ni langsung tidak sebut tentang bimbingan kaunseling Islam, ngajak semayang apa semua, langsung tak sebut. Jadi perkara tersebut boleh di-highlightkan dan menjadikan pernyataan masalah daripada kita sebut tentang tarbiyah apa semua. Jadi kita fokuskan kat Malaysia ni. Apa yang telah dibuat kaunseling Islam kat Malaysia tidak menekankan tentang aspek berkenaan. Tapi walau macam mana pun, mungkin kita boleh katakan bahawa walaupun tidak ditekankan aspek berkenaan, masalahnya ialah apakah langsung guru-guru yang pendidikan, guru-guru kaunseling ini langsung tidak menekankan langsung kepada solat, kepada zikir, kepada terapi, sedangkan di sekolah-sekolah juga telah banyak mengadakan program-program seperti tadi, kem ibadah, kem solat, kem apa benda, macam-macam kem yang boleh kita masukkan sebagai sebahagian dari proses pelaksanaan program-program Islam di sekolah. Dan apakah kaitannya dengan peranan kaunseling? Ini mungkin dapat dinyatakan dalam masalah. Kemudian saya nak argue sikit tentang metod kajian. Oleh kerana perkara ini telah sekolah telah pun lama mengamalkan kaunseling. Banyak proses-proses kaunseling yang telah dibuat. Dan kajian-kajian pun bagi saya, kalau dicari dalam Google Scholar ni, mungkin banyak yang menyebutkan tentang pelaksanaan kaunseling dan sebagainya. Apa yang penting di sini ialah kajian inilah kajian yang bersifat kuantitatif. Jadi bila bersifat kuantitatif ni, metodnya adalah soal sidik, sebab kita nak sahkan betul-betulkah guru kaunseling, guru Islam ini telah buat perkara ini di sekolah-sekolah mereka. Jadi
untuk kita sahkan itu metodnya adalah kuantitatif, bukan kualitatif. Jadi sebab di sini kualitatif bentuk kajian. Jadi bagi saya kajian ini adalah kajian kuantitatif, bukan kualitatif. Di metod soal sidik, dan soal sidik ini kita tahu bahawa bila kajian itu kuantitatif, maka memang kerja awal-awal ni sangat agak mencabar sebab nak mengkaji kena buat literature review yang sangat baik supaya kita dapat membentuk soal sidik yang baik. Jadi kalau hanya untuk mengkaji di college Islam di kisah sahaja mungkin tidak sesuai sebab kita perlu mengkaji pelaksanaannya di sekolah-sekolah lain, barulah kita dapat membuat satu generalisasi bahawa sekolah-sekolah yang ada kat Malaysia ini tidak mengamalkan proses kaunseling yang menekankan tentang aspek solat, ibadat, zikir dan sebagainya. Barulah kita katakan, boleh kita katakan Selangor contohnya tak menekankan aspek tersebut. Jadi bila Selangor tak tersebut, maka susulan daripada itu kan penekanan-penekanan ni yang perlu dibuat sebab kegagalan masalah sosial lah apa semuanya, yang tu kita boleh kaitkan nanti. Jadi itu komen yang dapat saya berikan tentang proposal ini. Jadi perlu dibaiki dia punya permasalahan kajian. Wallahu a'lam.